Alright. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Cikgu belum present lagi. Cikgu belum present lagi. Ha? Okey. Terima kasih atas kehadiran seramai 23 orang. Yang lain mungkin ada masalah semasa atau ada yang tertidur ke, kita tak tahu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita buka dulu mencari keberkatan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Okey. Okey, jadi kalau yang belum tengok silibus kimia untuk form 4, bab 1 kita ada pengenalan kepada kimia. Jadi cikgu tak sentuh yang tu, pengenalan kepada kimia. Sebab cikgu akan bagi tugasan kepada kamu semua untuk bab 1 ini, sebab nanti cikgu akan keluar untuk tugasan SPM. Jadi masing-masing akan buat tugasan bab 1 tu, sebab bab 1 tu senang. Bacaan saja pengenalan kepada kimia. Okey, jadi bab 1 awak akan buat sebagai tugasan semasa cikgu tak ada di sekolah lah. So hari ni kita akan tengok bab 2. Jadi cikgu akan share. Okay. Tak muncul lagi Okey, dah muncul. Okey, jadi bab 2 ini adalah bertajuk jirim dan struktur atom. Okey, jadi awak tengok kat sini ada dua pecahan kan, dihubungkan dengan perkataan dan. Maksudnya awal-awal awak akan berkenalan dengan jirim, lepas tu kita akan tengok pula struktur atom. Jadi dua konsep berbeza. Okey, siapa pernah dengar perkataan jirim? Angkat tangan, raise hand. Berapa ramai yang pernah dengar perkataan jirim? Okey, 6 orang angkat tangan. Lain-lain? Okey, kita ada. Okey, nampak ramai kat situ. Ramai dah biasa dengar. Tapi tahukah awak apa maksud jirim? Boleh seorang explain apa yang dia tahu berkenaan dengan jirim? Ada? Ada? Saya nak try ko. Okey, siapa tu? Arisha. Daripada? Kelas 10B. Okey, tahniah. Okey, silakan. Jirim ialah suatu yang mengisi ruang dan mempunyai jisim. Mengisi ruang dan mempunyai jisim. Okey, ada. Okey, tahniah, kita tepuk sikit. Okey, boleh dengar tak sorakan tu? Boleh Ada dengar tak? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih Arisha kalau tak silap tadi. Okey, jadi jirim memenuhi ruang dan mempunyai jisim. Jadi ada dua perkataan lebih kurang. Jisim, jirim. Jadi berbeza Jisim ni kalau bahasa pasar kita berat, tapi sebenarnya berat adalah bergantung pada tarikan graviti. Jadi berbeza sebenarnya dalam fizik jisim dan berat tu berbeza. Okey, jadi hari ni kita nak cerita pasal jirim je. Belum lagi struktur atom. Okey, jadi ini adalah topik asas yang sangat penting. Okey, dan kategori senang. Bab ini kategori senang. Yang mana rugi kalau awak tak dapat skor untuk bab ini rugi kalau tak dapat faham dan skor. Jadi hari ini kita nak lihat 2.1 konsep asas jirim. Okey, objektifnya yang mana pelajar, iaitu kamulah, sepatutnya dapat memerihal jirim. Maksudnya dapat cerita jirim tu apa. Tadi Arisha dah cerita apa itu jirim. Dah selesai lah. Lepas tu kita akan menerangkan perubahan keadaan jirim.
Jirim ni dia boleh bertukar daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Kita akan tengok. Dan ini adalah aktiviti makmal. Okay. Kita akan buat eksperimen bila dah bersemuka nanti. Cuma hari ini kita akan tengok melalui video lah dan bincang dulu. Berkenaan aktiviti menentukan takat lebur dan takat beku naftalina. Jadi naftalina tu apa, kita akan tengok selepas ini. Jadi kita lihat dulu konsep asas jirim. Jadi jirim dia boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar, iaitu sebatian, unsur. Jadi apa beza sebatian dan unsur ni? Kalau unsur ni maksudnya jenis sama. Jenis sama. Okey, kalau sebatian ni dia gabungan berbeza. Cikgu buat yang ringkas dulu, berbeza. Yang ni jenis sama, yang ni berbeza. Apa maksud berbeza dengan jenis sama tu? Okey, kita tengok sebatian dulu. Okey, jadi sebatian kita ambil contoh awak belajar dalam menengah rendah dah. Air. Ini molekul apa ni? Siapa tahu? H2O. Dah belajar menengah rendah dulu. Siapa tahu? Apa formula untuk H2O tu? Apa nama dia? Hidrogen oksigen. Hidrogen oksigen. Hampir-hampir tepat. Apa nama khas dia? Hidrogen dan oksigen tu. H2O. Awak dah belajar dalam sains menengah rendah. Ada yang cuba jawab? Tak ada. Molekul takkan tak ada ni. Oksigen dengan Hidrogen, alright. H2O. Molekul H2O. H2O tu benda apa? H2O tu adalah tunggu cikgu. ni, tu Sofia binti Rusli ni, nampak cikgu pegang ni. Dalam ni adalah air. Ya, air. Awak nampak tak molekul dia? Nampak? Nampak molekul, hebat. Superman ke? Molekul kita tak nampak. Awak nampak air je kan? Okey, dalam air ni sebenarnya ada molekul H2O. Okey, jadi H2O tu dia bergabung antara H dan juga O. Itu cikgu cakap berbeza tu, bergabung berbeza. Sebatian ni dia mesti bergabung, gabungan. Dan gabungan dia berbeza unsur dia. Okey, jadi sebatian molekul maksudnya gabungan atom yang berbeza. Sebagaimana air tadi, awak tengok cecair tu air, dalam tu ada molekul H2O, iaitu daripada atom H, hidrogen, dan juga atom oksigen, O. Jadi itu adalah molekul. Okey, jadi apa pula ion? Lepas ini awak akan biasalah dengan perkataan ni, kita slow dulu berkenalan dengan istilah-istilah ini. Ion, kita guna benda yang berada di rumah juga. Garam. Garam putih di rumah tu ataupun apa-apa saja warna. Garam tu dia pepejal kan? Okey, dalam pepejal tu dia ada ion natrium. Lepas tu ada ion klorida. Dia disusun rapat sebab pepejal. Awak semua dah belajar kan? Cl minus macam tu lah. NaCl minus. Kenapa rapat-rapat? Sebab dia adalah pepejal. Jadi garam di rumah tu yang memberi rasa tu terdiri daripada ion. Ion dia ada charge. Tadi kan molekul H dan juga atom O tak ada charge. Atom. Sekarang ion dia ada charge. Garam terdiri daripada Na plus, ada charge, nampak tu, plus, dan juga Cl minus. Nanti awak akan biasa dengan istilah-istilah inilah. Okey, kita berkenalan asas dia. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan untuk sebatian? Molekul, atom terdiri daripada atom-atom berbeza.
Sebatian ion terdiri daripada ion. Sebab tu namanya sebatian ion. Boleh? Okey, tak apa, cikgu teruskan dulu. Okey, lepas ni kita test. Okey, kalau unsur, dia mesti sama. Sama ada dia sorang-sorang, sorang-sorang, ataupun dia berpasangan. Okey, kalau sebatian tadi semua berpasangan, itu beza dia. Nanti awak akan pening sikit lah. Sebatian dia tak ada sorang-sorang, semua dia mesti berpasangan. Cuma kita ada sebatian molekul, lepas tu kita ada sebatian ion. Dia merujuk kepada asas dia. Kalau molekul daripada atom-atom berbeza, sebatian ion daripada ion-ion berbeza, ada charge. Unsur, kalau atom dia sorang-sorang. Seperti contoh apa tu mudah? Besi. Besi dia terdiri ni besi kalau kita buat keratan rentas, sebab dia pepejal, dia adalah terdiri dari atom ferrum, Fe. Okey, Fe. Okey. Fe. Maksudnya dia asal usul dia dia jenis sama, sorang-sorang. Dia sorang-sorang, bukan jenis sama, dia sorang-sorang dan dia tak berpasangan. Itu atom. Okey? Apa beza dengan ni? Awak nampak apa beza dia? Yang kiri ni apa? NaCl ni jenis apa? Sebatian. Sebatian ion. Manakala yang besi ni, kita tulis ni, dia atom. Okey. Sebab dia adalah jenis sama, Fe je semua kan. Semuanya Fe. Macam ini Na+, Cl-, berbeza kan. Berbeza sebatian. Dan lebih tepat lagi ion, sebatian ion. Yang ini dia adalah susunan rapat-rapat juga, pepejal. Cuma dia jenis sama, Fe je semua, tak ada gabungan lain. Itu kita panggil unsur lah. Okey. Kita berbalik kepada sini. Kalau sama, unsur. Kalau berbeza, kita panggil sebatian. Boleh. Sebatian ni mesti berpasangan dan berbeza. Kalau unsur, dia jenis sama. Dan unsur ni boleh duduk boleh sorang-sorang, iaitu atom. Manakala molekul, dia berpasangan. Ingat, kalau atom sorang-sorang, Fe, sorang-sorang dia. Kalau molekul, kita ambil yang kita tengah sedut sekarang hari-hari, oksigen. Okey, oksigen. Okey, oksigen dia duduk berpasangan. Nah, ini dia. O2. Berpasangan. Dia tak boleh duduk sorang-sorang. Dia takut duduk sorang. Boleh ke? Ada apa soalan? Tak apa, kita test sekejap lagi. Okey. Kita test. Cikgu buat sekejap. Okey, sekejap Alright. Okey. Lepas tu Cl2. Lepas tu okey. Satu lagi. Okey. Jadi mesti semua je terpinga-pinga. Okey. Dia kalau dia macam ni awak tengok, kalau dia satu huruf besar, satu huruf kecil, dia sebenarnya adalah satu unsur. Maksudnya AU tu satu unsur. Kalau awak tengok kat sini, satu C besar kan? Lepas tu ada O besar, huruf besar juga. Maksudnya dua unsur.
dalam tu ada dua unsur. Faham? Macam ni, C kecil, C besar, L kecil maksudnya satu unsur. Boleh? Unsur ni macam individu lah. Individu berbeza macam ni. Individu satu C, individu kedua O. Yang ni individu kedua satu ni ada dua kembar. Ada dua CL. Kalau gambar dia macam ni. CL. Dia duduk macam tu. Dia ada dua. Okey, jadi kita test. CO2 sebatian ke unsur? Sebatian. Sebab apa? Sebab dia ada dua unsur. Ada dua unsur tahniah. Okey, settle dah. Kan? Sebatian. Sebatian ada dua jenis tadi. Kan? Molekul ataupun ion. Molekul. Sebab apa cakap molekul bukan ion? Sebab tak ada charge. Tak ada charge. Okey, cikgu terima dulu. Jadi ini adalah molekul. Kawan awak cakap sebab tak ada charge. Okey. Macam mana nak tahu tak ada charge? Persoalan dia. Macam mana nak tahu tak ada charge? Sebab dia tak ada positif atau negatif. Tak ada positif. Okey. Dan ya. Cuma kita akan betulkan sikit lagi alasan dia. Kalau macam tu kita tengok yang kedua pula. PbCl2. Okey, sebatian ke unsur? Unsur. Sebatian. Mana Cikgu. kalau unsur dia ada satu jenis saja kan. Sekarang dia ada dua individu. Satu individu pertama Pb, individu kedua. Cikgu guna individu supaya awak dapat tangkap lah kan. Oh, individu. Maksudnya unsur lah. Individu unsur lah. Dua individu berbeza. Jadi sebatian. Alright. Ion. Ion ke molekul? Molekul. Molekul. Okey, cuma oh no. Salah. Bukan molekul. So, awak tadi ada yang jawab sebab tak ada charge CO2 kan? Sebab tak ada charge maka dia adalah molekul. Betul. Cuma bagaimana kita nak tahu dia ada charge ke tak? Awak memang tak ada buku teks lagi kan? Betul tak? Betul. Tak ada. Tak ada. Jadi nanti jap cikgu buka jadual berkala jap Okey, sekejap ya. Jadual berkala lambat pula jadual berkala. Okey, nanti dalam buku aku tak terfikir pula tadi. Sekejap kalau ada. Okey, jadual berkala. Jadual berkala. Okey. Macam ni Awak ingat yang pertama tadi CO2 kan? Okey. Saya buka jadual berkala ni. Dalam nanti dalam kimia ni kita akan kerap merujuk kepada jadual berkala. Okey, sekejap tengah loading. Sebab CO2 tadi dan PbCl2 tadi masing-masing jawab molekul sebab tak ada charge. Charge sebenarnya dalam formula dia tak tunjuk. Jadi macam mana kita nak tahu dia ada charge ke tak? Macam ni lambat pula dia loading. Okey, ini alamak dia sengit pula. Macam mana nak betulkan dia? Sekejap cikgu buka cara lain lah.
Alright. Okay, kita tutup dulu. Jadi ini adalah jadual berkala yang mana kita akan kerap merujuk kepada jadual berkala ini. Lambat pula kita hiburkan dulu. Sebab cikgu sekarang berada di sekolah. Di sekolah ni guna laptop ni dia cepat panas. Bila panas dia slow. Kalau kat rumah pakai PC dia sejuk sikit. Bila sejuk dia tak terganggu dengan banyak buka banyak apps ni. Siapa-siapa kaki komputer tu mesti tahu kan. Nampak tak boleh buka lagi. Ayah. Nampaknya sampai sudah tak ada buka. Tak apa, macam ni lah. Nanti cikgu akan tunjuk balik lagi kalau dia dah okey. Okey, so masalah sekarang kita tak tahu macam mana dia kategori ada cas ke tak ada cas. Jadi cikgu nak tunjuk tadi jadual berkala. Dalam jadual berkala tu kita dapat tahu unsur itu unsur logam atau bukan logam. Okey. Jadi dalam jadual berkala tu kita padam pun tak boleh ni, dia hang lah. Bila banyak-banyak buka ni dia dah hang. Okay. Okay. Allah. Okay, dia dah mula panas nampaknya. Okay, jadi sekarang persoalan dia CO2 dan PbCl2 kan. Awak nampak dia dua unsur. Jadi betul sebatian betul. Cuma yang ni betul molekul, yang ni kenapa bukan molekul? Okay, jadi dalam jadual berkala tu kita akan dapat tahu Pb ni adalah logam. Sejenis logam. Unsur logam. Unsur boleh dibagi kepada logam, bukan logam, separuh logam. Klorin ni, Cl ni bukan logam. Okey. Jadi CO2 tadi, C karbon bukan logam. Okey, O juga bukan logam. Jadi sekarang cara kita nak cam sebatian tu molekul ataupun sebatian ion. Kalau molekul dua-dua adalah bukan logam. Macam CO2. C bukan logam, O bukan logam. Jadi dia adalah molekul. Sebab bukan logam dia tak ada cas. Manakala yang awak salah teka tadi, dia bukan sebatian molekul, sebaliknya sebatian ion. Kerana dia terdiri daripada logam dan bukan logam. Maksudnya kalau awak tengok ada unsur logam je, dia adalah sebatian ion. Okey. Boleh faham? Sebab dia ada cas sebenarnya. Ada cas tapi dia tak tunjuk kat sini. Kalau kita pecahkan, dia adalah Pb2+ dan juga Cl-. Cara mudah kita tengok jadual berkala yang tak dapat buka tadi. Kalau unsur tu ada logam, dia adalah sebatian ion. Okey, boleh? Boleh raise hand? Nak tengok. Kalau boleh faham, boleh raise hand. Atau ada nak tanya? Kita kena jelas sini supaya awak. Cikgu. Yes. Kalau tak tahu, maksudnya semua logam, semua unsur logam, so dia memang ion lah. dia bukan semua unsur logam dalam pasangan. Kita sebut pasangan kan. Pasangan pertama C dan O kan.
Okay, dua-dua tu bukan logam. Karbon, Oh, so maksudnya logam campur bukan logam, dia jadi ion. sebatian Ha. ion. Ya, betul. Okay, Cara faham. cara nak tahu logam atau bukan logam, cikgu nak tunjuk jadual kalah tu. Tak akan lepas lagi. Sekejap, cikgu tengok lagi sekali. Okay, sebab awak tak dapat buku teks jadi susah sikit. Dah muncul. Okay. Oh, dia terbalik juga. Tak apalah. Okay. Dia tak boleh rotate. Cikgu tak boleh rotate. Tak apa nanti awak terbalik dalam buku teks ataupun buku rujukan, dia ada jadual kalah tau. Okay, cikgu besarkan ni. Nampak tak? Color gelap tu. Ada color gelap. Ini color gelap. Dia laptop cikgu ni cepat panas, jadi dia cepat hang. Kalau kat rumah pakai PC sedap sikit. Tengok tak boleh nak tulis. Okey, hidrogen tu gelap, manakala yang cerah-cerah ni adalah logam. Kita tengok contoh tadi. Sorry lah terbalik. Karbon. Warna apa tu? C ni. Ni C. Warna apa kelas? Gelap kan? Warna hijau gelap ke warna apa? Cikgu raba warna sikit. Okey, betul tak? Jadi dia bukan logam. Pasangan dia tadi Cl. Mana Cl tadi? Ini dia, klorin. Juga adalah bukan logam. Jadi daripada situ kita boleh dapat tahu kalau pasangan bukan logam, kedua-duanya adalah sebatian molekul. Yang kedua tadi PbCl2 kan? Kita tengok Pb. Okay, Pb. Allah Akbar, Pb mana dia tak jumpa. Bila sengit mesti nak cari pun susah. Ada yang dapat nampak tak perkataan Pb? P besar, B kecil. P besar, B kecil, P besar, B kecil. Ada yang nampak? Ni dia, lambam. Nampak? Okey, kita tengok petunjuk yang cerah ni adalah logam. Okey, itu logam. Lepas tu separuh logam. Separuh lah. Yang gelap terus tu adalah bukan logam. Jadi CO2 tadi kita dah jelas. Dua-dua gelap bukan logam. Yang tadi yang kedua tu Pb. Pb adalah logam. Pasangan dia adalah Cl. Cl bukan logam. Tak kisah dah. Janji kalau satu tu unsur logam, dia adalah sebatian ion. Okey, nampak tu. Cl minus. Mana tadi Cl? Bulan 17. Tu Cl. Klorin. Gelap kan? Jadi pasangan logam bukan logam. Jadi dia adalah sebatian ion. Okey? Boleh Okey, nanti cikgu akan bagilah jadual kalah ni. Awak boleh Google pun boleh. Kita tutup app ni sekejap. Okey, kita kembali kepada sini. Okey. Jadi yang biasa mengelirukan tu yang jenis berpasangan. Yang berpasangan. Jadi tengok sama ada logam atau tak ada logam. Kalau ada logam je, sebatian ion. Okey. Selesai untuk dua yang pertama. Tinggal lagi dua. Okey, AU. Ini. Sebatian ke unsur? Unsur kerana dia satu jenis saja. U kecil tu maksudnya dia adalah ringkasan. Kalau tengok tadi CO, C besar, O besar. PB, P besar, C besar kan? Jadi dua individu. Yang ni satu saja. Okey. So dia adalah unsur. Betul. Atom ke molekul? Atom. Atom tanya. Sebab apa atom? Sebab dia satu unsur je. Sebab dia single. Bukan satu unsur. Satu unsur Cl2 satu unsur. Sebab dia single, dia duduk seorang-seorang. Itu dia adalah atom. Okey, kita tengok Cl2. Unsur ke sebatian? Unsur ke sebatian? Unsur juga kan. Atom ke molekul?
Molekul. 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 Sebab apa molekul? Kalau atom single, molekul Sebab dia Bergabung. berpasangan. berpasangan. Okey. Sebab dia berpasangan sama jenis. Bahaya ni. Okey. Sama jenis. Jadi kalau sama jenis berpasangan kita panggil molekul. Tapi molekul unsur yang CO2 ni berpasangan juga. Tetapi dia berlainan jenis, kita panggil subatian molekul. Jadi itu yang agak mungkin mengelirukan awak. Jadi kena buat tengok buat latihan lah. Okay, cuma tak ada buku lagi kan. Cikgu akan cuba tengok lah. Kejap lagi pun kita ada quiz. Okay, lama sikit kita ambil masa itu sebab ini adalah asas yang sangat penting. Okay, asas yang sangat penting. Yang mana kalau dapat asas ini yang dengan baik, insyaAllah dapat memahami lah konten seterusnya. Jadi kita teruskan kepada konsep jirim yang seterusnya. Apa itu sifat-sifat jirim? Macam arifah tadi kot arifah ke arisha, cikgu lupa. Jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya dia ada jisim. Okay, kita boleh timbang dia ada berapa gram. Memenuhi ruang. Macam botol air tadi kan, kita isi air dia akan memenuhi ruang. Okey, jirim wujud dalam berapa keadaan? Jirim ni semua benda di sekeliling kita wujud dalam berapa keadaan? 3. 3, iaitu pepecah, cair dan gas. 3 keadaan jirim. Alright. Okey, kemudian jirim diperbuat. Jirim adalah terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan seni. Maksudnya sangat kecil, sangat halus. Alright. Jadi kita tengok tadi ada 3 keadaan jirim kan. Okey, 3 keadaan jirim. Pepejal, cecair dan gas. Macam inilah ais, pepejal. Bila dia melebur, dia jadi cecair. Okey, lepas tu kalau kita didihkan, kita panaskan, dia akan bertukar jadi gas. Jadi itu adalah 3 keadaan jirim. Macam mana dia bertukar? Kita tengok perubahan keadaan jirim. Okey. Jadi ini pun awak rasanya dah biasa dengan istilah ini. Okey. So kalau pepejal jadi cecair, cikgu percaya semua dah tahu proses peleburan. Okey. Manakala cecair nak jadi gas, proses pendidihan atau penyejatan. Kalau patah balik, gas nak jadi cecair seperti apa? Proses apa ni? Siapa tahu proses semula jadi yang berlaku dalam keadaan ini? Gas menjadi cecair. Fenomena alam. Proses apa? Proses apa? Proses apa? Jawapan Tak, cikgu cakap fenomena apa? penyejatan. Hujan. Hujan. Kan? Hujan tu uap air naik ke atas kan. Bila panas uap air naik, lepas tu dia terkondensasi. Gas uap air tu gas. Bila dia terkondensasi, dia jadi cecair. Jadi proses semula jadi yang melibatkan kondensasi adalah cecair. Manakala penyejatan, kalau tasik kan, sorry lah kalau tak nampak rupa tasik, ni ada pokok. Okey, ada pokok. Kalau panas kan, kalau panas, air ini dia akan naik kan, menjadi uap air. Uap air itu sebenarnya gas. Bila diturun balik jadi cecair, itu namanya hujan dan proses kondensasi. Okey, cecair nak jadi beku. Awak ada nak buat ais kan, isi dalam bekas, letak dalam deep freezer ke atas tu. Tengok esok dia jadi pepejal. Itu pembekuan. Okey. Manakala kalau daripada pepejal dia terus kepada gas. Okey. Pepejal terus jadi gas. Awak tahu tak ubat gegat? Siapa tahu? Tahu? Apa dia ubat gegat ni?
Untuk apa? Halau serangga. Dalam Halang serangga. Tapi ubat lipas. Kalau kat kampung kita panggil ubat lipas ni, halau lipas. Okey, jadi kalau asalnya dia besar kan, bulat besar kan, tapi lama-lama dia kecil kan. Tapi tak ada pun dia menjadi cair kan, betul tak? Itulah dia daripada pepejal, dia terus jadi gas. Kalau ais, awak ambil seketul ais, letak atas meja, awak nampak apa? Air. Kalau ubat gegat tadi, awak letak atas meja, selepas beberapa hari tak ada air tapi dia semakin mengecil. Itu beza dia. Kerana apa dia mengecil? Dia memejal wap. Dari pepejal dia terus jadi wap. Dia tak ada melalui fasa cecair. Sebab tu dia dipanggil pemejal wapan. Daripada pepejal jadi wap. Manakala daripada gas, kita nak terus jadi pepejal, dia namanya pengendapan. Bukan mengendap, namanya pengendapan. Okey, jadi proses-proses ini, nama-nama proses ni awak kena tahu ya. Kena tahu. Okey. Nama proses satu. Satu lagi sama ada tenaga haba diserap ataupun tenaga haba dibebaskan. Macam mana nak ingat? Awak tengok kat sini merah. Merah tenaga haba diserap kan? Okey, kita tengok keadaan pepejal. Apa jadi pada bulat-bulat ni? Bulat-bulat ni sebenarnya apa kelas? Bulat-bulat ni. Sarah. Zarah. Zarah ataupun atom lah. Okey, jadi cikgu tak cerita lagi jenis zarah kan. Zarah ada 3. Okey, kita akan cerita nanti. Okey. Jadi zarah-zarah ni kalau dalam keadaan rapat, umpamanya awak telah diikat. Contoh awak diikat dalam contoh dalam cerita-cerita penjenayah. Hero diikat kan. Dia nak lepaskan daripada ikatan tu, dia perlu tenaga ke dia akan bebaskan tenaga? Dia perlu ataupun dia perlu. Jadi cara nak ingat macam tu analogi dia. Kalau kita nak bebaskan diri, kita perlu tenaga. Sebab tu awak tengok sini tenaga haba diserap. Sebab apa? Daripada rapat diikat. Kita ingat macam diikat kan. Bila diikat, dia nak bebas, dia perlukan tenaga. Betul tak? Jadi kat sini tenaga haba diserap. Jadi cara nak mengingat buat analogi lah. Bila kita diikat, kita nak bebaskan diri, kita perlu tenaga. Kalau tak ada tenaga, kita tak boleh membebaskan diri. Sama juga. Yang ni dah longgar sikit dah. Kita nak bebas sepenuhnya. Nampak beza pepejal, cecair dan gas. Awak dah belajar dalam menengah rendah kan. Pepejal ruang yang sikit kan. Cecair ruang banyak, gas ruang yang sangat banyak, bebas. Jadi cara mengingat bila nak bebas, kita perlu tenaga. Jadi lawan dia sebaliknya, kalau daripada jauh, daripada ruang besar nak kecil, tenaga haba dibebas lah. Lawan bagi dia lah. Jadi awak ingat satu hala je. Kalau dalam terikat nak bebas, kita perlu tenaga. Jadi tenaga haba diserap untuk proses peleburan, iaitu pepejal kepada cecair kan, nak bebaskan diri daripada keadaan rapat ni. Dari keadaan rapat sikit nak jadi jauh banyak, perlu juga tenaga. Okey, boleh? Cara mengingat tu, awak ingat satu hala, automatik ingat. Kalau lawan bagi dia, dibebas lah. Apa? Okey, dah 9 suku. Jadi ini adalah susunan dan pergerakan zarah yang mana awak dah belajar rasanya dalam menengah rendah ni, tapi kita akan tengok lagi. Okey, jadi kita akan tengok daripada zarah. Okey, zarah ada 3 jenis tau. Cikgu ringkaskan sebagai AMI, iaitu atom. Kita dah tengok tadi kan, atom, molekul, ion. Okey, ada 3 jenis zarah. Biasanya kesilapan yang selalu berlaku, pelajar confuse dengan 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair, gas. Nampak? Selalunya pelajar akan confuse 3 keadaan jirim dengan jenis zarah. Jadi jangan tertukarlah. Jenis zarah Zami pula AMI, atom, molekul, ion.
Tiga keadaan jirim, keadaan dia. Sama ada keadaan pepejal, cair atau gas. Jadi kena ingat. Itu, jangan tertukar. Okey, jadi dalam keadaan pepejal, susunan zarah dia rapat dan teratur. Cecair kurang teratur, gas sangat jauh zarah-zarah dia kan, susunan dia. Daya tarikan, kenapa dia rapat-rapat? Sebab dia kuat. Sebab tu bila nak bebas tadi, dia perlu tenaga kan, serap haba. Okey, jadi cecair lemah, sangat lemah. Awak nampak perbezaan dia kan. Pergerakan, jadi pepejal ni boleh bergetar pada kedudukan tetap. Cecair boleh bergerak rawak dan perlahan, manakala gas dia boleh bergerak rawak dan sangat laju. Okey, nanti juga akan tunjuklah video-video berkenaan dengan pepejal cecair gas ni supaya lebih nampak lebih jelas. Tenaga kinetik ni melibatkan apa kelas? Benda yang bergerak. Benda yang bergerak. Bila melibatkan kinetik, benda yang bergerak. Pepejal tadi, dia boleh bergerak bebas tak? Dia hanya boleh bergetar kan? Contoh awak duduk dalam kelas, cikgu paksa awak duduk dalam kelas selama sejam. Awak boleh getar-getar atas meja. Jadi tenaga kinetik dia rendah sebab dia bergerak sikit je. Cecair dia bergerak bebas sikit. Jadi tenaga kinetik dia tinggi, dia bergerak bebas. Manakala gas, dia bergerak sangat laju. Sebab ruang dia besar. Awak boleh berlari dalam kelas. Jadi dia sangat tinggi tenaga kinetik dia. Jadi ini adalah berkenaan dengan susunan zarah, daya tarikan, pergerakan zarah dan tenaga kinetik. Awak perlu boleh huraikan. Okey, inilah dia. Okey, yang cerita pasal perubahan haba tadi kan. Pepejal rapat nak jadi cecair, dia perlu serap ke bebas? Serap. Serap, sebab dia nak bebas kan. Jadi serap haba, serap tenaga haba. Ataupun awak boleh ringkaskan kepada serap haba lah. Okey, jadi itu adalah penjelasan dia. Zarah bergerak laju apabila suhu meningkat. Bila meningkat, tenaga kinetik dia, bila suhu meningkat, tenaga kinetik dia semakin tinggi. Bila tenaga kinetik tinggi, dia nak bebas. Okey, jadi antara istilah yang awak perlu tahu, nama istilah peluburan tu proses apa? Pepejal bertukar jadi cecair. Itu proses. Manakala pada suhu di mana pepejal bertukar cecair, itu adalah takat lebur. Okey, takat lebur. Manakala cecair bertukar kepada sebaliknya tu, kepada pepejal pembekuan, suhu di mana cecair bertukar kepada pepejal takat beku. Ini kita akan tengok dengan lebih lanjut dalam topik seterusnya. Okey. Ada kat situ serap haba. Okey, nampak dia nak jadi bebas kan? Okey, ini yang cikgu cerita lagi eksperimen, cuma kita tak sempat lah hari ini. Kita tak sempat, kita akan sambung next class dan kita akan buat eksperimen yang ini. Okey, kita akan belajar penentuan takat lebur dan takat beku naftalina. Sebab ada 10 minit lagi cikgu tak sempat kita nak buat yang ni. Kita akan tengok next class. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu mulakan dengan quiz? Okey. Tu nak edit, nak buang dulu ataupun biar je teruskan. Okey, ada apa-apa soalan? Okey ke? Boleh faham ke? First time awak belajar dengan kimia, benda kimia ni kan. Kimia dia detail sikit. Kalau sains itu dah belajar, sekarang kita belajar lebih detail. Apa contoh pengendapan? Tadi baru je cikgu bagi contoh. Pengendapan dia patah balik alamak. Proses tak ada contoh pula Nanti kalau dapat contoh cikgu bagi tahu. Pengendapan adalah daripada gas kepada pepejal. Tak ada pula. Okey, nanti kalau ada video berkaitan juga akan share. Okey. Ada soalan lagi sebelum cikgu mula dengan quiz? Cikgu tengok quiz. Silakan. Tak ada soalan. Jadi barulah cikgu ada datanya. Okey. Jadi terima kasih atas respon. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada soalan cikgu. Tak ada soalan. Dah tak sabar nak lihat dah. Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu kelas kita hari ini.
dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Nanti cikgu akan share balik kuis tadi ya. Okey. Sekian, kita akan jumpa insya-Allah next week. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.